Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sadaqallahul azim. Innama waliyukumullah wa rasuluh, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu, serta orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna as-salah, yang mendirikan sembahyang. Wa yu'tuna az-zakah, dan menunaikan zakat. Wahum raki'un, sedangkan mereka pula rukuk, yakni tunduk menjunjung perintah Allah. Ini ayat-ayat yang ingin membetulkan sempadan. Kita mempunyai kebun kita tak betul sempadan tu. Nak tarik tali supaya betulkan. Pokok kita. Kadang-kadangnya pokok kita sayang tu, selama ni kita duduk perintah, dia duduk dalam tanah orang sebenarnya bila dibetulkan sempadan. Pokok yang kita sayang. Jadi kalau begitu, ayat sebelum ini menyatakan sempadan hubungan kasih sayang dengan orang bukan Islam dilarang sama sekali. Al-Yahud wan Nasara khusus, dan dinyatakan pula mereka ini pasti dicurigai. Curiga sebab mereka tidak memihak kepada Islam dan umatnya. Mereka sentiasa mencari jalan untuk meruntuhkan bangunan umat Islam ini. Itu keadaan mereka. Demikian juga orang murtad. Orang murtad tidak boleh dipercayai sebab mereka bawa tenaga yang mereka simpan di sini dan dipergunakan, dibawa keluar daripada masyarakat ini. Dan Islam ayat memberi suatu penegasan, suatu sikap yang khusus sepatut diambil oleh umat Islam terhadap mereka. Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dini. Untuk nak menjadikan teman setia dengan mereka tidak boleh sama sekali sebab berlainan agama dan akidah berlainan. Jadi kalau begitunya, apakah sikap yang patut kita ambil dengan orang kafir pun tak boleh. Mereka orang kaya raya, mereka orang cerdik pandai, mereka cendekiawan. Jadi kalau begitu, bagaimana sikap yang kita nak ambil? Ya innama waliyukumullah, sesungguhnya penolong-penolong kamu hanyalah Allah pertama, wa rasuluhu, rasulnya yang kedua, walladzina amanu, dan yang ketiga orang yang beriman. Ini dia sempadan yang duduknya. Kamu ialah Allah dan Rasul. Allah dan Rasul ini apa maknanya? Penolong-penolong kamu ialah Allah dan Rasul. Allah dan Rasul yang menjadi penolong kepada kamu, hendaklah kamu ikhlaskan ubudiyah kepadanya. Jika tidak, bagaimana kita nak jadikan Allah itu penolong? Kita tidak setiakan kepadanya. Allah menjadi penolong kamu. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ialah hubungan setia, hubungan ibadat. Ibadat artinya menghinakan diri kita hanya kepada Allah jua. Meletakkan diri kita ini hina kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kepada makhluk a'izzah maknanya mahal. Mahal ni kepala ni, mahal ni anggota ini, badan orang Islam ni, tubuh badan mereka mahal. Tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala mestinya dimurahkan kepadanya, rela berkorban kepadanya, rela. Ini maknanya salah satu daripada makna waliyukumullah wa rasuluh. Yang kedua, apabila berwalikan Allah dan Rasulnya, hendaklah mengikuti manhajnya. Manhaj ni peraturan kita berwalikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bukan setakat pengakuan, tetapi dia ada kaedahnya, ada manhajnya, ada peraturannya. Peraturan itu mesti diikuti. Tak cukup sebenarnya dengan hanya mendakwa, tapi peraturannya.
Peraturannya kita tahu ada halal haramnya, ada ibadatnya, ada kaedah-kaedah bagaimana berhubung dengan manusia, berhubung dengan Allah, bagaimana rukun Islamnya, rukun imannya. Ini semuanya ni manhaj namanya, mesti diikuti dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan itu akan sempurnalah apa yang disebutnya wali kamu ialah Allah dan Rasulnya. Bila disebut wali Allah dan Rasulnya ini, disebutnya dua-dua sekali berbeza, lain caranya. Lain caranya berwalikan Allah dengan berwalikan Rasul ini berpisah. Berwalikan Allah ikuti peraturan sunanil kaun, sunnah alam ni, peraturan dalam alam ini mesti dipatuhi. Peraturannya dia ada bagi orang mukmin, sunannya, peraturannya ialah ni di Al-Quran dinyatakan di sini. Yang dinyatakan di sini tentang dalil-dalil kebesaran Allah, peraturan-peraturan halal haramnya, peraturan-peraturan bagaimana untuk melayakkan hidup sebagai khalifah Allah. Ya, ini manhaj. Kemudian Allah dan Rasulnya, Rasulnya ini juga, ya, ini juga mestilah dikasihi kepadanya dan dikasihi kepada Rasul ini kerana Allah. Kita mencintai Allah dan Rasulnya ini semata-mata Allah dan Rasul ini tidak kerana kepentingan diri. Kita mahukan hukum Islam, tak kiralah kadang-kadangnya hukum Islam ni ada baik bagi kita. Untung bagi zakat kemudian melabur dalam tabung haji, untung zakat pun dah dia bayar. Lagi pulanya untung dia bagi bonus, lagi bagus ni sistem Islam ni. Sistem tu tak ada. Misalnya ini dia merujuk kepada nafsu. Maknanya orang ni bila-bila masa dia boleh tinggal Islam ni, dia mahu ukur sempadan dia. Sebabnya pokok Islam ni, pokok besar tu dah tanah orang. Bila ukur masuk ke tanah kita, bagus ni ukur sempadan, bagus. Yang ni boleh tidak dikira sebenarnya begitu. Ayat al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Rugi untung kerana Allah, rela rugi kerana Allah. Kita untung bukan kerana kita mahukan Islam kerana kita untung. Tidak, kita untung dan kita rugi. Maknanya dunia ni nisbiyan. Jadi itulah maknanya al-hub waliyukum, pemimpin kamu, penolong kamu Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, walladzina amanu, dan orang yang beriman. Orang yang beriman ini tidak boleh diserahkan dengan itu saja. Orang yang beriman mesti ada sifat orang yang beriman yang boleh kita jadikan dia itu sebagai teman rapat, sebagai penolong. Ada sifat-sifat, ciri-ciri khasnya. Yang pertama sekali, alladzina yuqimunas salah. Orang yang beriman yang mendirikan salat. Dia beriman, dia tak sembahyang tu beriman macam mana? Beriman tak sembahyang. Tak sembahyang tu dia satu karung lain. Tak sembahyang tapi iman tu ada. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Adalah sekali-sekala dia beriman, sekali-sekala dalam bulan puasa misalnya penuh masjid kita misalnya lah. Jadi kalau begitunya beriman tetap beriman, tak boleh nafikan. Hanya yuqimunas salah, satu perkara lain. Tak cukup setakat beriman, mesti ada yuqimunas salah. Pertama, yuqimunas salah ni satu lagi yang kita perdalamkan, tidak setakat yusalluna. Kalau yusalluna maknanya mereka itu sembahyang. Alladzina amanu alladzina yusalluna, tidak, alladzina yuqimunas salah, yang membetulkan, mendirikan salat. Setakat sembahyang saja belum tentu lagi dapat didirikan sembahyang ke dia merebahkan sembahyang tu. Dia macam-macam sembahyang ni. Dia ada yuqimuna maknanya membetulkan, mendirikan. Ada yusalluna ni dia tak kira ni. Kadang-kadang sembahyang dia terterap. Sebab dia tidak yuqimuna. Mahulah sembahyang itu yuqimuna, mereka mendirikan sembahyang. Senangkah sembahyang ni? Sembahyang tidak senang, tidak senang. Imam Ghazali rahmatullahi alaih bercakap pasal masalah khusyuk dalam salat. Bagaimana bila seorang bercakap dia sembahyang maulah khusyuk dalam sembahyang ni? Ini payah. Imam Ghazali mengaturkan bagaimana cara untuk mendapatkan salat ini. Dalam setiap bacaan kita dalam sembahyang, anggaplah ini pengakuan antara kita dengan Allah, dan dalami sekurang-kurangnya Fatihah yang kita baca. Apa artinya Ar-Rahman Ar-Rahim, apa artinya Malik Yaumiddin, apa artinya pula lepas tu baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Yang kita minta ni ihdinas siratal mustaqim. Sebelum daripada ihdinas siratal mustaqim tu duk puji Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal supaya betul-betul ihdinas siratal mustaqim ni kita mahu. Tidak, kita diajar di dalam Islam ni berdoa pun kita diajarkan. Ini doa ihdinas siratal mustaqim. Kita doa minta supaya ditunjukkan jalan ini, kita bodek dulu.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barulah mari ihdinas siratal mustaqim. Bolehkah nak tupai tanya? Mari. Bukan main jauh lagi assalamualaikum, tangan tu suruh-suruh. Boleh nak tupai tanya? Tiba-tiba mari topi pun tak pecat. Mari kita ni bawa parang. Boleh nak tanya? Tak mau, kita lari kita. Mari. Mau adabnya. Di sini bina hati supaya datang betul-betul khusyuk, betul-betul semayang ni memberi faedah. Memberi faedah bagaimana? Saya percaya semayang yang memberi faedah, yang boleh memberi kekuatan kepada tenaga, boleh menambah tenaga kita, bukan sebarang semayang. Bukan sebarang semayang. Ini ada semayang yang yuqimuna, kita nak pegang kat situ. Yang kedua, tak cukup lagi setakat dia mendirikan semayang betul salat, rokoknya, sujudnya, segala bacaannya dengan semuanya betul. Maulah pula wa yu'tunaz zakah, dan mereka memberi zakat. Yu'tuna, bawa pergi datang pada dia zakat. Ni zakat ni dia duduk di mana? Ni zakat pergi cari dia. Zakat. Tidak katanya ya'ti naz zakah, ya'ti dia datang ambil zakat. Ni pak kita datang, kita bawa pergi. Bawa pergi dengan buat dia minta dia datang kalau kita nak beri zakat, lain maknanya. Maknanya lain. Siapa dia yang besar, yang memberi ke yang menerima zakat? Siapa yang lebih besar? Yang lebih besar orang menerima. Orang memberi ni, dia minta tolong, terimalah zakat saya, minta tolong terima, sebab saya ni zakat ni saya nak pergi ke akhirat nanti ni, ke akhirat besok ni mahsyar nantinya ni, saya nak ni, dia punya faedahnya ni. Jadi kalau begitunya beri kepada dia punya zakat, carilah dia duduk mana dia. Jangan bagi dia isi barang dulu, tanya dulu, siasat pergi. Kita bimbang jugalah kalau tak macam takut dia tipu. Sebab itulah kita tidak nak mula di sini. Tidak nak mula di sini sistem Islamnya. Tidak mula di sini, tapi dia mula di mana? Ada dia tingkat pertama dulunya ni, pendidikan kita sebutnya dahulu. Kalau tidak, sistem mana-mana sistem pun bila kita ambil di tengah, kita ada cacatnya. Samalah juga di sini pun. Di sini maulah orang yang hendak kita berikan kesetiaan sepenuh kepadanya itu allazina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata. Tak cukup setakat mendirikan sembahyang, beri zakat tak cukup. Wahum raki'un, mereka ini pula berjamaah. Sembahyang berjamaah maknanya hidup dia dalam masyarakat Islam. Hidup terpencil jauh, tak selamat kita. Diserang oleh musuh-musuh yang sentiasa ingin menyerang umat Islam. Mau hidup dalam berjamaah. Ar-raki'un warka'u ma'ar raki'in, hendaklah kamu rokok bersama dengan orang yang rokok. Maknanya berjamaah. Bila berjamaah, di sinilah tempat kita ikat hubungan kasih sayang, di masjid, tempat berjamaah. Jadi dengan itu, ayat ni walaupun pendek sebenarnya memberikan kepada kita sifat-sifat orang yang patut diberi kepada mereka kesetiaan dalam hidup ini. Setelah Allah putuskan Yahudi tidak, Nasara tidak, orang murtad tidak, orang yang selalu bersumpah tidak, orang yang hati mereka maradun sakit tidak ini. Yang setia Allah dan Rasulnya, dan allazina amanu allazina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Begitulah dia ayat walaupun pendek tetapi memberi kepada kita satu teguran yang amat mendalam sebenarnya dalam hidup bermanhajkan sistem Islam. Seterusnya, ya Allah wa ta'ala wallahu